Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 10 Julai 2024. Dewan Undangan Negeri DUN Sabah sebulat suara meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2024 melibatkan peruntukan lebih 1 bilion ringgit. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima M. Kazim Yahya mengumumkan belanjawan itu diluluskan dengan suara majoriti ahli mesyuarat selepas dibahaskan 17 ahli Dewan. RUU tersebut dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. RUU berkenaan merupakan suatu enakmen menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan bagi perbelanjaan tambahan untuk perkhidmatan tahun 2024. Penyata anggaran perbekalan tambahan tersebut telah pun menjelaskan bahawa semua anggaran tambahan ini adalah mustahak bagi melancarkan operasi pentadbiran kerajaan negeri sehingga akhir tahun 2024. Jumlah peruntukan tambahan itu terbahagi kepada 6 kategori perbelanjaan. Kategori perbelanjaan pertama melibatkan caruman kumpulan wang pembangunan amanah sebanyak 295 juta ringgit atau 30% daripada jumlah keseluruhan dan merupakan perbelanjaan tertinggi. Diikuti perbelanjaan operasi 288 juta ringgit, perbelanjaan pentadbiran 173 juta ringgit, peruntungan khas melibatkan kerja-kerja pembaikan infrastruktur asas 101 juta ringgit, perbelanjaan pelaburan 80 juta ringgit dan pemberian geran 64 juta ringgit. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan telah memohon peruntukan tambahan sebanyak 25 juta ringgit bagi membiayai program mekanisasi meningkatkan pengeluaran padi dan beras di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata pihaknya turut mengambil beberapa inisiatif untuk meningkatkan pengeluaran padi dan beras. Ini termasuk pemberian bantuan subsidi pembajakan sawah padi kepada 21,263 pesawah dengan keluasan 21,896.73 hektar sepanjang tahun lalu. Turut disalurkan bantuan input pertanian baja dan racun kawalan perosak oleh Lembaga Pertubuhan Peladang selain insentif penjualan padi oleh Padi Beras Nasional Berhad, Bernas. Dalam masa sama, kempen penanaman padi 2 kali setahun dan penggunaan varieti padi TR8 yang berhasil tinggi digunakan di Tambunan yang berupaya memaksimumkan penggunaan tanah sawah padi di 21 daerah. Sekarang kita mempunyai tanah-tanah terbiar lebih daripada 7,000 hektar dan sekarang ini kita sedang memulihkan sekurang-kurangnya 456 hektar untuk diusahakan. Datuk Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri menjawab soalan adun Sindumin. Datuk Dr. Yusuf Yaakob berhubung inisiatif dilaksana kerajaan dalam meningkatkan pengeluaran padi dan beras di negeri ini. Mengenai status terkini penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sabah, Datuk Jeffrey memaklumkan lembaga berkenaan telah diwartakan pada 23 Mei lalu dan sedang dalam proses pelantikan ahli-ahli lembaga pengarah. Inisiatif Point of Present POP Hub Gentian Optik Fasa 2 yang melibatkan 636 sekolah di Sabah sedang dalam pelaksanaan. Manakala bagi POP Fasa 1, 59 sekolah serta 8 lokasi industri telah siap dan beroperasi. Manakala bagi pemasangan VSAT Starlink, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif memaklumkan 300 unit VSAT Starlink telah dipasang termasuk di kawasan Pantai Barat, Pantai Timur dan pedalaman negeri ini bagi memastikan akses internet stabil dan berkualiti. Bagaimanapun, pemasangan VSAT Starlink tersebut adalah untuk tempoh sementara menanti siapnya pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang dijangka siap akhir tahun 2025. Jelasnya inisiatif berkenaan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk merapatkan jurang digital kepada semua penduduk tanpa mengira lokasi. Datuk Muhammad Arifin menjawab soalan adun Liawan Datuk Anwar Ayub dalam sesi soal jawab persidangan DUN ke-16. 1,332 struktur setinggan yang dibina di atas tanah kerajaan negeri di seluruh Sabah dirobohkan setakat Isnin lalu. Jumlah itu adalah daripada 3,542 notis perobohan yang dikeluarkan Polis Sabah ke atas koloni struktur setinggan.
Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jatuh Dikun dalam sidang media memaklumkan ketika ini terdapat 63% struktur setinggan belum dirobohkan. Ini termasuk di 5 daerah iaitu Keningau, Sepitang, Beluran, Papar dan Tenom yang kini dalam proses mengedar notis perobohan. Operasi ini kita akan teruskan. Kita akan teruskan sehinggalah kita benar-benar mencapai matlamat yang kita usahakan. Dan untuk perubahan ini kita melakukan secara mengikut undang-undang. Kita tidak akan terus membuat perubahan, tetapi kita mengeluarkan notis kepada rumah-rumah berkenaan supaya mereka ini diberi peringatan, mereka ini membuat persiapan. Dianggarkan lebih 3,500 struktur setinggan akan dirobohkan sehingga penghujung bulan ini atau Ogos depan. Operasi perobohan tersebut menyelesaikan pelbagai isu antaranya mengurangkan kadar jenayah dan kegiatan penyalahgunaan dadah serta membasmi kawasan persembunyian penjenayah terutama jenayah rentas sempadan bagi koloni setinggan di kawasan perairan negara. Syarikat berkaitan kerajaan Sawit Kinabalu dengan kerjasama Koperasi Pelancongan Kopel Kinabatangan akan membangunkan Sungai Pin Kinabatangan sebagai pusat eko pelancongan. Inisiatif itu seiring dengan seruan kerajaan agar pemegang taruh turut membantu kerajaan merancakkan ekonomi sektor pelancongan negeri. Pengurus Besar Kelestarian Sawit Kinabalu Nazlan Muhammad berkata Sungai Pin Kinabatangan merupakan kawasan konservasi terbesar kumpulan sawit Kinabalu dengan keluasan lebih 2,000 hektar kawasan ladang. Sekiranya kita buat eko pelancongan ini sendiri dapat mengurangkan kos konservasi itu tersebut. Ya. Dia lebih kepada untuk mengurangkan kos konservasi dan kita tidak rely on plantation untuk berikan duit. Jadi kita cuba survive sendiri. Sudah tentu akan memberikan pulangan kepada kerajaan lah. Salah satu projek konservasi di Sungai Pin ini telah pun mendapat sebenarnya foreign fund lah. Beliau ditemui media dalam sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia Peringkat Sawit Kinabalu di Sungai Pin Kinabatangan. Dalam perkembangan berkaitan, katanya Sawit Kinabalu akan melancarkan portal konservasi bayu sebelum akhir tahun ini. Ia bagi menggalakkan orang ramai menjayakan kempen penanaman 100 juta pokok serta menubuhkan unit baharu karbon dan perubahan iklim bagi memfokuskan pemantauan projek tenaga boleh diperbaharui dan mitigasi karbon dan perubahan iklim. Setakat ini, 19.6 juta pokok telah ditanam di Sabah sejak 2021. Dalam perkembangan lain, Nazlan memaklumkan Sawit Kinabalu sedang dalam proses membangunkan kawasan koridor hidupan liar di Bagahak Kinabatangan yang akan dibangunkan dengan kerjasama Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia. Projek membabitkan pembinaan laluan sepanjang 4 km dengan jarak 100 meter dari tebing sungai meliputi laluan gajah dari hutan simpan Silabukan ke kawasan Tabin. Pembangunan koridor tersebut antara inisiatif membantu kerajaan melalui Jabatan Hidupan Liar menangani isu gajah yang terancam di daerah berkenaan. Konsert Malam Amal Legends Anjuran Persatuan Karyawan Malaysia akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC 1 November depan. Konsert amal itu bagi membantu ahli persatuan dan penggiat seni yang memerlukan. Pengerusi Persatuan Karyawan Malaysia, Datuk Khadijah Ibrahim berkata, ini termasuk penggiat seni tempatan terdiri golongan belakang tabir serta individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pelbagai aktiviti seni di negara ini. Keseluruhannya seluruh Malaysia. Bukan hanya di Kuala Lumpur tapi di mana saja kalau kita ada berita mengatakan artis sakit, kami akan mengunjungi mereka. Ya, dengan bantuan apa yang dana yang telah kami kumpulkan, itu yang akan kami agih-agihkan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Juhar menghadiri konsert tersebut yang menampilkan beberapa artis terkenal tanah air. Terdahulu, Yang di-Pertuan Negeri turut menerima kunjungan Konsul Agung Negara Brunei Darussalam, Fauzana Octavia Ali. Kunjungan ini bertujuan bagi memperkenalkan diri sebagai Konsul Agung Negara Brunei Darussalam yang baharu.
Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.